Jadi salah satu pagar benda halus yang kita tak tahu tu, malam ni saya akan cuba bongkarkan. Pertama, bagaimana rumah gangguan. Yang kedua, bagaimana mengenal pasti gangguan daripada rumah. Dia dua benda yang berbeza. Satu, gangguan rumah. Maknanya rumah tu ada gangguan. Yang keduanya, gangguan rumah dipanggil. Gangguan tu daripada luar masuk ke dalam rumah kita. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, bila sebut berkaitan dengan orang mati ni kan, saya teringat berkaitan dengan jin yang namanya Qorin. Jin Qorin masa kita lahir, Ustaz kata masa kita lahir tu jin Qorin pun ada dengan kita kan? Masa kita lahir, jin Qorin tu dia akan lahir sekali. Tapi bila kita meninggal, Qorin kita tak mati. Qorin tak mati? Jadi, tak mati. Jadi Qorin itulah yang kadang-kadang menyerupai kita, yang orang panggil saka-baka kadang-kadang. Jadi dia jadi fitnah pada orang yang meninggal dunia. Cuma menariknya cerita pasal orang meninggal dunia ni Datuk, bila kita buat rawatan rumah akan datang, dalam rawatan rumah ni Datuk, dia ada dua tajuk besar. Satu, pulih rumah, yang kedua pagar rumah. Kebiasaannya pulih rumah tu automatically akan terbatal. Nanti kita bincang detail apa beza pulih rumah dengan pagar rumah. Pasal benda ni orang kena tahu. Pasal apa Datuk? Pasal dia balik kepada slogan yang selalu orang panggil rumahku syurgaku. Ada juga rumah jadi neraka pun ada. Ya, jadi kita kalau boleh kita nak bina rumahku syurgaku lah. Nak bagi kita duduk dalam rumah tu ada ketenangan, orang panggil ada kebahagiaan. Dan yang lebih penting daripada tu Datuk, rumah kita tu menjadi keselamatan untuk kita. Keselamatan daripada apa? Keselamatan daripada kita boleh tidur pada waktu malam. Kalau tak boleh tidur ni, dia akan ganggu masalah jiwa kita Datuk. Jadi macam orang bila dia buat rumah Datuk, selalunya dia nak jaga adalah keselamatan. Dia buat pagar. Dia buat pagar tu, dia buat pagar ni. Tujuannya untuk apa Datuk? Lagi kita kaya, lagi pagar tu lagi mahal. Lagi kuat kita buat pagar tu. Tapi kita lupa benda halus ni dia boleh masuk dengan pagar rumah yang kita buat. Maksud saya tu pagar batu, pagar besi, pagar elektrik kan. Jadi salah satu pagar benda halus yang kita tak tahu tu, malam ni saya akan cuba bongkarkan. Pertama, bagaimana rumah gangguan. Yang kedua, bagaimana mengenal pasti gangguan daripada rumah. Dia dua benda yang berbeza. Satu, gangguan rumah. Maknanya rumah tu ada gangguan. Yang keduanya gangguan rumah dipanggil. Gangguan tu daripada luar masuk ke dalam rumah kita. Itu belum bincang lagi tapak rumah tu. Sekarang macam mana nak buat tapak rumah nak tengok Ustaz? Sekarang ni kalau beli rumah dah siap dah. Nak buat macam mana? Ya, kita tak ada pilihan sebab kita beli rumah yang dah siap. Kita hanya ada pilihan untuk merawat. Kita hanya ada contingency plan kita adalah untuk mencegah supaya benda itu dapat dibantu. Jadi saya selalu pesan, nak beli rumah ada tata cara dia. Contohlah Datuk, kalau Datuk nak beli rumah, mesti Datuk tengok antaranya lokasi. Yang keduanya dengan tempat kerja kita, selamat tak selamat keluarga kita. Kita tengok potensi untuk ROI kita, semua benda kita tengok. Tapi kenapa dalam bab keselamatan ni, kita nak beli rumah untuk jaga keluarga kita, kenapa dalam bab-bab macam tu kita tak tengok? Agak-agak selamat ataupun tidak ahli keluarga kita bila kita duduk di persekitaran yang mana bangsa asing banyak. Bagi contoh, pencurian banyak dan tentulah kita yang tidak selamat. Jadi benda-benda macam ni lah yang cuba saya nak bincang. Malam ni lebih kepada tips Datuk, macam mana nak tahu rumah kita ada gangguan, apa tanda-tanda dia, dan yang lebih penting tu apa patut kita buat dalam kita merawat masalah-masalah yang ada kaitan dengan rumah kita. Tadi Datuk Sri cakap ada apa? Kita nak pagar rumah dengan apa Datuk Sri? Satu namanya pulih. Pulih ya. Maknanya sekarang ni kalau rumah tu kita dah tengok, kita sendiri boleh rasa rumah tu. Kadang-kadang rumah tu kita pergi bahagian ni kita ada seram-seram sejuk sikit. Kadang-kadang kita nampak macam kelibat-kelibat. Itu maknanya rumah tu dah memang ada gangguan. Maknanya kita kena pulihkan. Dan kemudian dah lepas pulih kita kena pagarkan dia supaya dia tak datang lagi. Jadi kita nak cari orang, nak cari ustaz, nak cari itu. Kadang-kadang bukan semua orang boleh buat. Kadang-kadang kita dah jumpa ustaz tu nak datang pula susah pula sebab benda tu mengganggu. Dia kadang-kadang buat kita lupa nak telefon ustaz tu apa semua. Last kali tak pagar. Lagi satu, kalau ada masalah, contohlah kita pagar rumah tu. Salah kita pagar Datuk, anak dara kita orang tak pinang. Salah kita pagar Datuk, kalau Datuk berniaga pasar raya, tak ada orang masuk. Pasal bila kita pagar, kita dah membentengkan benda tu. Faham tak? Jadi sebab itu dia perlu kepada kemahiran bila kita nak pagar. Katalah Datuk panggil orang buat pagar rumah, buat pagar dinding. Kalau orang tu tak pandai,
dia buat yang pagar tu pun boleh runtuh. Itulah lebih kurang macam tu. Jadi maknanya kalau katakan kita macam kita panggil orang pagar-pagar rumah ni, maknanya kita macam anak dara kita pun orang tak pinang. Ya. Sebab tu saya kata kena ada kemahiran. Nak panggil badan pengamal tu, tengok dia tu siapa. Salah pencaturan. Macam ni Datuk, saya pernah ada satu kes lah Datuk. Dia ni, dia jumpa dengan satu tok guru. Dia minta pasal dia setiap kali dia beli kenderaan Datuk, kenderaan dia selalu kena curi. Lepas tu dia minta kat tok guru tu supaya kalau dalam istilah kita buat ayat tawak lah, renjih-renjih sikit, tak mau bagi kereta dia tu orang curi. Jadi dia pun buat macam tu lah Datuk. Macam orang tua-tua dulu kan, renjih, baca ayat Yasin semua kan. Selepas daripada beberapa tahun, dia tak mau kereta tu dia nak jual. Tak boleh jual Datuk. Orang tak rasa teringin nak beli. Dia jadi macam tu. Jadi kena panggil saya pula untuk buka rungkaian tadi. Sebab itu bila kita nak panggil orang untuk pagar rumah, untuk pagar kedai, kena cari yang mahir. Kalau tak mahir nanti bila dia buat pagar, pagar tu akan menutup semua. Tujuan dia tu nak pagar supaya orang tak masuk curi. Tapi last sekali orang yang nak beli pun tak boleh masuk. Kalau Datuk sebagai peniaga rugi je lah. Kalau macam tu pagar suami lah Ustaz, supaya tak kahwin lain. Kalau kita pagar suami Datuk, dia akan jadi masalah tidak boleh bersama dengan isteri. Pening Ustaz. Sebab tu kan, dalam benda-benda melibatkan benda halus ni tak boleh buat main. Sebab benda tu dia makan tuan. Sebab tu malam ni saya suka bagi tahu benda ni. Bila kita buat satu benda Datuk, apa pun yang kita buat dalam dunia ni, dia akan ada risiko. Buat yang ni jadi macam ni, buat yang ni jadi macam ni. Jadi kaedah kita bagaimana untuk meminimumkan risiko. Contoh Datuk, bila orang datang buat rawatan dengan saya, bila dia pakai ubat dia sakit. Bila dia tak pakai ubat, benda halus duduk dalam badan dia lagi teruk. Jadi nak buat apa? Saya bagi ubat, dia pakai, sakit Ustaz, tak mau pakai. Bila tak mau pakai, benda halus duduk dalam badan dia, merosakkan sistem dia. Jadi kita ajak tata cara, bagaimana cara untuk nak rawat, jangan sakit. Itu cerita dia. Okay guys, semua yang tengah tengok live aku ni malam ni, korang standby, siapkan pen, kertas, apa yang patut. Ada dua benda yang Ustaz akan ajar kita pada malam ni. Satu ialah pulihkan rumah. Kemudian kita nak belajar pagar rumah. Pulihkan rumah ni kadang-kadang kita macam saya katakan tadi, mana kita duduk, tiba-tiba kita nampak macam ada kelibat melintas. Lepas tu kita dengar bunyi kat bilik sana. Lepas tu kita dengar macam tiba-tiba ada pintu terbuka ke apa benda kan. Yang itu mungkin ada benda dekat dalam rumah kita, iaitu jin ke apa ke, yang mana kita kena pulihkan. Bila kita dah pulihkan, lepas tu kita nak pagarkan. Kita pagarkan rumah ni supaya benda-benda yang tak elok ni tak boleh masuk. Tapi bila tadi saya cakap macam tu, Ustaz kata kalau salah-salah pagar, dengan kita punya kalau ada anak perempuan kita pun tak laku. Saya pening. Ini pening. Jadi maknanya tuan-tuan dan perempuan yang tengah tengok live, sahabat-sahabat semua, get ready, dengar betul-betul apa yang patut kita buat. Macam saya katakan tadi, kadang-kadang kita nak cari orang, nak pulihkan rumah ni bukan senang nak cari dalam keadaan zaman sekarang. Lepas tu nak pagarkan rumah, bukan senang nak cari orang kita nak pagarkan rumah. Jadi benda yang kita boleh buat sendiri, yang hari ni Alhamdulillah kita dah ada internet, kita boleh buat live macam ni dan amat mudah. Kalau tidak puas, kita bawa 1, 2, 3 bas pergi Pendang jumpa dengan Ustaz. Itu pun kalau Ustaz terima kita malam-malam buta macam ni. Sekarang malam-malam buta pukul 10 malam kita boleh berguru dengan Ustaz dan semua orang standby. Baik Ustaz, saya nak tanya satu lagi Ustaz sebelum Ustaz bagi yang pulih rumah dengan pagar rumah ni, biasanya jin yang macam mana yang ganggu rumah ni Ustaz? Jin apa Ustaz? Yang saya pernah dengar dekat muka pintu kita nak masuk rumah tu ada satu jin, nama dia Nasib. Yang kita masuk kat rumah dia akan buat kita laki bini bergaduh. Jadi ada Ustaz cakap, dia kata kalau boleh sebelum kita masuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita senyum. Dia tak boleh ikut kita. Jin apa yang selalu kacau rumah kita ni Ustaz? Okey, dia macam ni Datuk. Kalau kita baca dalam hadis sebab saya tengok dalam ni ada juga yang komen-komen negatif kan, yang kata perbahasan kita ni tak ada apa maklumat. Pertama sekali, perbahasan saya, kalau kita baca dalam hadis, Nabi ajak pada kita, setiap rumah orang beriman itu bila kita makan sahaja, jin akan turun daripada atas makan bersama dengan kita. Bila kita tidak membaca doa, dia akan turut makan bersama dengan kita. Memang itu ada dalam hadis, bukan saya reka-reka. Itu cerita jin yang berada di dekat rumah kita. Rupanya memang dekat rumah kita ni dia ada satu jin yang Allah letak dekat rumah kita. Sebab itu bila kita nak tahu simptom rumah kita ada gangguan ni Datuk, pertama sekali kita akan dengar daripada atap rumah ni dia bunyi macam guli. Yang kedua kadang-kadang dia bunyi guli. Yang kedua kadang-kadang dia akan bunyi seperti mana perabot bergerak. Maknanya dalam arti kata lain dia akan bunyi-bunyian. Itu satu. Yang kedua, yang jelas lagi rumah ada gangguan,
environment dia tak ada cahaya. Bila kita masuk tu dia tak ada nur. Karakter setiap benda tadi itu dia menunjukkan ada berbagai jenis jin dalam tu. Maksud saya ada berbagai jenis gangguan. Lagi satu, kalau kita masak makanan, dia akan jadi cepat basi. Yang itu gangguan jenis santau yang ada dalam rumah kita. Jadi kategori-kategori macam tu biasanya saya istilahkan kita nak kena scan rumah kita. Sebab kita nak tahu faktor gangguan pada rumah tu adakah ada pada rumah, adakah pada tapak rumah, adakah pada pemilik rumah. Sebab kadang-kadang kita sewa rumah Datuk. Rumah tu rumah sewa. Bila kita masuk dalam rumah sewa tu kadang-kadang macam-macam jadi. Kita susah tidur, anak kita nampak kelibat. Jadi kita nak tahu sebab apa jadi macam tu. Yang itu semua kena scan Datuk. Nak scan tu nak kena tahu adakah dia tapak rumah, adakah dia melibatkan rumah, adakah dia melibatkan pemilik rumah. Dan yang bahaya lagi Datuk, kenapa saya cakap benda ni? Pasal saya bila buat rawatan saya buat kajian. Contohlah, kadang-kadang ada orang Datuk dia duduk rumah pusaka mak ayah dia. Jadi bila dia duduk rumah pusaka, rupanya ahli keluarga dulu bukan sekadar dia tinggal pusaka, dia tinggal sekali dengan saka-saka dia. Jadi sebab itu bila kita mendapat harta warisan pusaka, apa perlu kita buat? Pertama sekali tukar total nama tu atas pemilik dia, supaya saka baka tu tidak dapat mengalir. Ini daripada segi petua guru saya dia ajar. Orang kita dia kadang-kadang dia sayang, dia nak jaga harta mak ayah dia. Dia lupa satu bahagian lagi ilmu yang namanya faraid yang wajib dibahagikan. Sebab bila faraid ni Datuk, contohlah kita kata mak kita meninggal dunia, mak kita meninggal duit sebagai contoh, mak kita meninggal emas, semuanya itu wajib difaraidkan sebab dia bukan jadi milik kita. Jadi benda-benda macam tu kita terlepas pandang. Selalunya kita terlepas pandang. Sebab itu dalam pengurusan orang mati saya selalu ajar, pertama sekali apa patut buat? Cek dia punya apa, hutang dia, kemudian cek berkaitan dengan apa, semua waris wajib uruskan. Haji tak pernah buat, kita buat padahal haji. Puasa dia, kalau dia ni kena ganti. Semayang dia pun sama kena ganti. Kita uruskan yang tu dulu. Kemudian kalau ada kadang-kadang saya tengok dalam masyarakat kita tu yang saya kata gangguan duit shilling tu, Datuk cuba tengok rumah orang. Kalau saya pergilah, kalau saya buat rawatan kan, selalunya bila saya pergi, sebelum saya nak bersihkan rumah, saya akan cek. Kebanyakan duit shilling akan bersepah-sepah. Datuk tahu kenapa duit shilling tu dia menjadi tarikan? Sebab duit shilling ni dibuat daripada besi. Bila dibuat daripada besi, benda halus ni Datuk, sifat dia adalah api. Bila api ni, dia tidak boleh berdiri sendirinya. Dia kena berdiri dengan alat. Jadi salah satu alat yang dia suka tumpang adalah benda yang melibatkan besi, antaranya duit shilling. Jadi saya selalu ajak, bila kita ada duit shilling, apa patut kita buat? Kita kumpulkan, kemudian kita derma. Itu lagi baik. Kalau kita nak simpan, paling baik kita simpan duit kertas. Jadi, bila kita masuk ke rumah orang, kita dah boleh tahu dah Datuk, rumah orang ada gangguan ni. Pertama, bila kita masuk, dia confirm tak bersih. Yang kedua, dia akan menyimpan benda-benda lama. Kerih lama, tombak lama, gobek, yang orang duk makan sirih itu. Padahal dia tak ada apa dah pasal apa dia nak simpan. Tapi dia nak simpan. Dia rasa macam benda tu dia sayang. Ya, kalau orang tua-tua dulu Datuk, dia akan simpan benda-benda busuk. Ikan-ikan busuk pun dia simpan. Dan saya nak ingatkan, orang tua-tua dulu Datuk, mereka ini sangat-sangat menyimpan emas. Ni orang tua-tua dulu. Sebab mereka menganggap menyimpan emas ini sebagai pelaburan mereka. Sebab itu, kalau orang tua-tua, bila dia meninggal dunia, biasanya emas lama cukup banyak. Persoalan dia, emas lama ni, siapa-siapa yang ambil, automatically benda dia akan ikut kita. Kalau ada benda lah. Kalau ada benda. Tak ada benda tak apa. Jadi saya nasihatkan, bila dapat emas lama ni, jalan yang paling baik, kalau boleh dirawat, rawat. Tapi jalan yang terbaik tu jual je. Ambil duit, beli emas lain. Tapi kalau beli emas lain pun Datuk, kita pergi beli emas dekat kedai emas, kita bukan tahu dekat emas tu ada apa. Pasal kita tak ada kemahiran. Sebab itu kalau Datuk perasan, bila saya buat kajian kan, kenapa orang perempuan, mereka dibenarkan untuk pakai emas, perhiasan 916. Pasal orang perempuan, kadang-kadang mereka datang period Datuk. Bila datang period, energi dalam badan tak kuat. Sebab itu dia kena pakai emas, dia support energi kita. Dan kalau Datuk perasan, dalam cerita-cerita orang dulu-dulu kan, kalau dia jumpa harta karun, dia mesti akan jumpa dengan ular. Kenapa? Sebab ular adalah penjaga kepada emas. Dan ular ni,
dia mempunyai ikatan yang sangat rapat dengan benda halus. Datuk perasan tak? Kalau Datuk jumpa ular, Datuk terkejut, ular pun akan terkejut. Sebab dia adalah musuh tradisi kita sejak daripada zaman Nabi Adam. Jadi sebab tu benda-benda macam tu saya kata kita kena kaji. Ada sahabat-sahabat kita yang komen kita punya borak ni tak ada apa pun. Tak apa Ustaz, dia keluar je lah kan. Yalah. Yang dia pergi tengok buat apa kan. Tapi bagi sahabat-sahabat kita yang ramai sekarang ni tengah menonton kita, dia tahu bahawa kita setiap minggu kita live ada faedah-faedah yang tertentu untuk kita salurkan kepada kita punya penonton-penonton. Kadang-kadang dia komen benda begini, dia minta orang lain komen apa yang dia komen. Apa yang penting, semua sahabat-sahabat yang sedang menonton kami, niat kami ni adalah baik. Sebab apa, ini adalah ilmu yang semua orang kena ada. Saya pun kalau ikut betul-betul, saya sibuk. Kenapa saya setiap minggu saya buat live ni? Padahal saya tak payah buat live macam ni. Tapi saya merasakan bahawa sembang mistik ini memberi sesuatu faedah kepada sahabat-sahabat saya, peminat-peminat saya yang banyak menyokong saya kan. Dan itu yang saya buat setiap minggu. Kalau ikutkan banyak benda lain lagi saya boleh buat ni kan. Pada sahabat-sahabat yang terus setia bersama dengan saya, dengan Ustaz Fahmi, terima kasih banyak-banyak. Okey Ustaz, kita nak terus kepada apa yang kita janjikan kepada sahabat-sahabat kita, di mana kita nak cakap pasal pulih rumah dan juga pagar rumah. Silakan.